Hmm. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat petang. Minggu ini adalah minggu yang kelima dalam musim Lent. Tahun ini kita akan menyambut hari Ahad Palma 10 Mei dan hari Easter 17. Jumaat Agung 15 Mei. Ini sebab situasi yang kita sedang menghadapi di negara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, kami mengucap bersyukur atas semua berkat yang kami telah menerima daripada Bapa. Ini Bapa, kami berdoa sebab Bapa akan terus memberkati hamba bila hamba mengkongsi firman Tuhan dengan anak-anak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan ini hari ini kongsi sedikit dari bacaan Injil untuk hari ini. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 11. Ini tentang kematian dan kebangkitan Lazarus. Mungkin kamu pernah dengar, kamu pernah baca tentang cerita ini dari Yohanes 11. Di sini kita baca Lazarus telah menghadapi ataupun dia telah jatuh sakit. Kita tak tahu apakah kesakitan, tapi mungkin sesuatu yang memang teruk sampai Martha dan Maria, saudari dia telah hantar seorang untuk memberitahu kepada Yesus tentang keadaan Lazarus. Dan kita baca di sini ayat 3, kedua-dua beradik perempuan itu mengirim khabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit. Bila kita baca apa yang mereka telah memberitahu kepada Yesus, bila Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit, mereka hanya memberitahu kepada Yesus Lazarus yang Yesus mengasihi itu sakit. Mungkin mereka tahu dalam hati Yesus tahu apa yang dia harus buat. Mereka tak minta sesuatu, mereka tak kata Yesus tolong datanglah sebab Lazarus sakit, ataupun mereka tidak menyuruh Yesus untuk buat sesuatu. Mereka hanya memberitahu kepada Yesus Lazarus itu sakit. Ini satu prinsip yang kita baca tentang doa. Kadang-kadang bila kita berdoa, kita suka tanya, dan kadang-kadang kita juga menyuruh Tuhan Yesus membuat sesuatu untuk kita. Kita kata, Yesus tolong buat inilah. Atau saya Yesus, saya minta sesuatu. Di sini mereka tak buat apa-apa. Mereka hanya bagi tahu kepada Yesus mereka telah menghadapi satu masalah yang besar. Lazarus itu sakit teruk, dan mereka telah memberitahu kepada Yesus, dan mereka terus serahkan permintaan mereka kepada Yesus. Dan kita juga baca dalam Yohanes 2, di mana bila Yesus dan murid-muridnya menghadiri satu majlis perkahwinan, bila mereka telah menghadapi kekurangan wine. Bila kita baca ayat 3 Yohanes 2, bila air anggur yang ada habis, minuman, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Dan Yesus menjawab, Puan, usahalah suruh aku, saatku belum tiba. Dan kita lihat apa yang ibu Yesus buat. Namun demikian, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di majlis itu, buatlah apa sahaja yang disuruhnya.
Di sana pun kita baca bukanlah Ibu Yesus kata, tolonglah, tolong buat sesuatu lah. Bukan, dia telah serahkan. Kita nyanyi bukan lagu ni, aku berserah. Kita mesti belajar untuk serahkan masalah kita. Sekarang ini kita menghadapi masalah COVID-19. Kita mesti belajar untuk serahkan masalah ini kepada Tuhan. Dan kita mesti percaya Yesus akan buat sesuatu untuk kemuliaan namanya dan untuk kebaikan kita. Kita seperti ini kita memberitahu. Kita bagi tahu kepada Yesus, Yesus, kami ada satu masalah, kami serahkan masalah ini kepada kamu. Buatlah sesuatu mengikut kehendak Tuhan. Dan kedua kita baca tentang iman Martha dan Maria. Ini kita ingatlah mereka serahkan permintaan sebab mereka percaya Yesus tahu apa yang baik untuk mereka dan keluarga. Dan kita baca di sini, bila Yesus datang, kita baca selepas 4 hari. Bila kita baca, mungkin bila Yesus menerima berita tentang kesakitan Lazarus pun sudah meninggal. Yesus terus tinggal lebih 2 hari dan Yesus datang. Bila Yesus datang, Lazarus pun sudah dikubur 4 hari. Dan kita baca di sini ayat 20. 1, Martha berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, kalaulah engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup." Tengok kepercayaan dia. Dia kata, kalau Yesus kamu ada di sini, mungkin Lazarus tidak mendengar. Dan sama juga ayat 32, setelah Maria melihat Yesus, dia berlutut di kakinya, lalu berkata, "Tuhan, kalaulah engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup." Kita lihat kepercayaan mereka. Mereka percaya kepada Yesus. Ini bila kita menghadapi sesuatu, kadang-kadang kepercayaan kita, iman kita boleh goyang. Kadang-kadang kita pun rasa macam kita tak boleh percayalah. Apa yang ni saya dah berdoa, gereja dah berdoa, tapi permintaan kami belum dikabuli oleh Yesus. Dah lama kita dah berdoa. Bukan kadang-kadang bila sesuatu berlaku dan bila kita rasa Tuhan tidak menjawab doa kita, kadang-kadang kita pun putus asas kita mengapa nak berdoa lah, mengapa nak pergi ke gereja lah, mengapa nak percaya lah. Tapi di sini walaupun mereka telah hantar, telah mengirim seorang kepada Yesus, kata, Lazarus yang kamu mengasihi sakit. Walaupun Yesus datang 4 hari selepas itu, walaupun Lazarus sudah mendengar, mereka tak marah. Mereka kata, mereka terus datang kepada Yesus, kata mereka tunjuk kepercayaan kepada Yesus, kata, kalau Tuhan ada di sini, mesti Lazarus tidak mendengar. Inilah kepercayaan. Bila kamu menghadapi masalah, tak kisah apa masalah. Sekarang ini masalah COVID-19, tapi terus asal kita terus pegang kepada Yesus dan kata, Yesus, saya percaya. Saya tahu apa yang saya tahu, percaya Yesus tahu apa yang sedang berlaku. Tak ada sesuatu yang berlaku tanpa kebenaran Yesus Kristus. Kita percayalah. Bila kita menghadapi masalah atau kesusahan, kita terus percaya kepada Yesus. Jangan biar roh iblis hancurkan kepercayaan kita, iman kita, bila kita menghadapi sesuatu masalah kecil atau besar. Dan ketika kita baca di sini dalam ini, Yesus telah datang selepas 4 hari. Kita baca dalam ayat 39. Yesus berkata, "Alihkanlah batu itu." Tetapi Martha, saudara perempuan, kepada orang yang meninggal itu berkata, "Tuhan, sudah 4 hari dia dimakamkan, tentu berbau." Ini Yohanes telah tulis ini untuk memberitahu kepada kita, tak ada apa yang kita boleh buat dah. Ini bila seseorang sakit, doktor akan cubalah. Tapi selepas mereka dah buat keputusan, orang itu sudah mendengar,
sudah mendengar lah. Bila tak kisahlah dia jutawan ke, tak kisah siapa, bila seseorang sudah mendengar, sudah mendengar lah. Apa yang kita boleh buat? Kita selepas itu kita buat pengkebumian sajalah. Kita 4 hari. Selepas 4 hari, maksudnya tak ada sesuatu yang kita boleh buat. Tubuh dia pun mungkin dah merosot dan berbau. Tak ada apa-apa yang kita boleh buat. Dan itulah masa itu bila mata kata tak boleh. Kalau kita tak boleh buat apa-apa pun, Yesus kata alihkanlah batu. Dan bila Yesus menyuruh Lazarus keluar, Lazarus pun bangkit dan keluar dari kubur. Kita baca dalam ayat 43. Selepas itu Yesus berseru lantang, Lazarus keluar. Lazarus pun keluar. Ini menunjukkan tak ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Yesus Kristus, termasuk maut. Seperti yang Pari kata, selepas orang mendengar, kita sebagai manusia tak boleh buat apa-apa. Tapi di sini kita baca, selepas Lazarus tak mendengar 4 hari, tubuh dia pun tidak merosot, berbau, tapi Yesus telah membangkitkan dia. Ini sebab Yesuslah Tuhan. Dia bukan seorang guru Taurat. Dia bukan seorang guru baik seperti guru-guru yang lain. Dia bukan seorang mengajar kita buat baik. Dia bukan seperti kata dia adalah seorang guru yang baik. Atau dia bukan seperti seorang nabi yang lain. Mereka semua pun telah hidup dan mati. Tapi di sini kita baca Yesus telah buat sesuatu yang mustahil. Tak boleh dibuat oleh sesiapa pun. Sebab dialah Tuhan. Dia telah membangkit, dia telah suruh Lazarus yang sudah mendengar, dan Lazarus telah bangkit. Ini juga kita juga baca dalam Alkitab, bila Yesus disalib, selepas 3 hari dia pun bangkit. Sebab dialah Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Tak ada kuasa yang lebih berkuasa daripada dia. Melalui kebangkitan Yesus, dia telah mengalahkan, dia telah menghancur kuasa maut, dan dia telah memberi kita kejayaan, dan kita menerima dan hiduplah. Dan kita sekali lagi sangat bagi pada kita, Yesus bila dia membangkit, dia telah menunjuk kepada semua yang hadir, dialah Tuhan yang telah mencipta. Tak ada sesuatu yang dia tak boleh buat. Tak ada yang mustahil untuk dia. Dia boleh buat apa saja. Dan kita percaya dalam Yesus. Dia percaya Yesuslah Tuhan. Yesuslah Allah yang telah mencipta langit dan bumi. 3 perkara yang kita belajar dari Injil hari ini. Bila kita berdoa, kita serahkan. Tak payah suruh Yesus buat sesuatu lah. Yesus tahu apa yang baik, apa yang dia harus buat, apa yang dia harus bagi kepada kita, dan bila dia bisa bagi kepada kita. Yang kedua, kita jangan biar sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kamu untuk merampaskan iman kamu. Peganglah kepada iman kamu, peganglah kepada Yesus Kristus dalam apa-apa keadaan. Masa ini COVID-19. Dan ketiga, tak ada kuasa yang lebih berkuasa daripada Yesus Kristus. Yesus telah membangkit Lazarus. Yesus sendiri telah mati dan bangkit. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Kita puji Tuhan dan kita terus percaya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kamu semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.